Oke, kita mulakan perkongsian pada malam ini dengan itu. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi sekali lagi bersama saya Suhili Nain dari Kota Kinabalu, Sabah. Jadi pada malam ini kita akan mengupas satu topik yang cukup penting sebenarnya, untuk dikupas dalam masyarakat kita. Jadi latar masalah perbahasan kita pada malam ini adalah mengenai satu ajaran yang dikenali sebagai nombor metafizik, psikonumerologi, dan rahasia tarikh lahir. Jadi ajaran numerologi ini sudah tersebar dalam masyarakat kita dan mendapat tempat yang cukup luas dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan perkara ini bukan saja tersebar melalui laman sosial Facebook, TikTok, blog, dan seumpamanya. Berdasarkan apa yang saya dapati dengan beberapa orang sahabat seperti Ustaz Masri Ramli, kami dapati benda ini turut tersebar di peringkat universiti dan dalam jabatan kerajaan. Dalam jabatan kerajaan disebarkan melalui seminar-seminar yang bukan dengan kos yang murah, tapi mencecah sampai ratusan ringgit, sampai untuk dapatkan sijil numerologi ini, sampai ada yang sanggup keluarkan sehingga lebih 300 ringgit. Malah berdasarkan pemerhatian kami, terdapat kaunselor Majelis Agama Islam yang terlibat dan menyokong dan menyebarkan ajaran ini. Dan ini adalah satu perkara yang membimbangkan apabila benda begini disebarkan oleh kaunselor dalam jabatan agama. Orang akan sangka, apa yang disebarkan ini adalah satu perkara yang benar, satu perkara yang baik, tidak ada masalah. Sedangkan perkara ini adalah satu perkara yang menyimpang daripada ajaran Islam. Dan baru beberapa hari lepas saya melihat satu video dekat YouTube. Seorang pakar motivasi tersohor tanah air, dia telah berkongsi kaedah numerologi ini, rahasia tarik lahir ini, bagaimana untuk mengenal potensi diri yang sebenarnya. Jadi perkara ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Benda ini tersebar dalam masyarakat begitu meluas, diterima. Daripada peringkat sekolah rendah sampai sekolah menengah kita boleh jumpa mereka yang terlibat dalam ajaran ini. Dan persoalannya, mengapa masih ramai yang terlibat dan terpengaruh dengan ajaran khurafat dan syirik ini? Kan? Apatah lagi ia terdiri daripada kalangan mereka yang kelihatan kalau kita tengok orang yang berpelajaran dalam urusan dunia. Itu karena mereka ni sebenarnya mempunyai syubhat-syubhat dan kekeliruan yang belum dijelaskan secara mendalam, dan insya Allah kita akan kupas secara mendalam dalam perkongsian saya pada kali ini, insya Allah. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan daripada segi definisi. Apa itu sebenarnya numerologi? Apa itu sebenarnya numerologi? Kalau kita tengok pada Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, numerologi ini didefinisikan sebagai sebuah kajian tentang nombor-nombor yang dipercayai mempunyai pengaruh atau erti tertentu dalam kehidupan seseorang individu. Jadi numerologi ini dia bukan bagi tahu pada kita nombor sekadar mengandungi nilai bilangan 1 tambah 1 2, 3 tambah 3 6. Tapi mereka percaya juga bahawa nombor ini mempunyai nilai mistik, mempunyai unsur gaib ataupun energi yang memancar, yang mana memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia. Dan inti utama ajaran numerologi ini adalah mengkaji berkenaan tarikh lahir manusia. Tarikh lahir manusia. Mereka akan tanya bila kita lahir. Biasanya kalau kita jumpa golongan ini, mereka begitu taksub untuk tahu kita punya tarikh lahir. Kemudian mereka akan buat kiraan. Nanti kita akan tengok macam mana kiraan yang mereka buat. Dan di samping tarikh lahir, mereka juga akan kira apa sahaja benda yang mereka boleh kira. Contoh, nombor rumah, nomor telefon, nomor sijil lahir, nomor kad pengenalan, bahkan nomor kenderaan pun
mereka kira dan percaya bahwa nombor-nombor tersebut mempunyai unsur baik dan unsur buruk dalam kehidupan manusia. Dan dalam masyarakat hari ini, ajaran numerologi ini telah mengalami inovasi, khususnya di peringkat Malaysia, mengalami inovasi dan penjenamaan semula dengan pelbagai nama. Malah seingat saya ada guru bisnes yang dia buat seminar untuk mengajar ilmu numerologi ini. Dan dalam masyarakat hari ini, ajaran ini dikenali sebagai nombor metafizik, psikonumerologi, psikometriksologi, dan ilmu rahasia tarikh lahir. Ini nama yang cukup mungkin ada yang kenal kalau nombor metafizik, ilmu rahasia tarikh lahir. Tapi ada satu usaha di sebuah university, saya tidak mau sebut nama dia, tapi mereka ni telah melakukan usaha buat pembaharuan terhadap numerologi ini. Mereka cuba menyerap ajaran tu dalam bentuk kajian. Lalu mereka jenamakan semula, kononnya dibawa masuk sebagai satu ilmu psikologi, mereka namakan sebagai ilmu psikonumerologi. Kemudian apabila saya dan Ustaz Masri Ramli menegur mengenai ajaran ini, akhirnya selepas itu mereka mengubah namanya daripada psikonumerologi, mereka tukar pula nama kepada psikometriksologi. Psikometriksologi. Daripada mana ajaran numerologi ini bermula? Asalnya numerologi ini kalau kita merujuk kepada buku yang ditulis oleh golongan ini, mereka percaya antara yang popular dinyatakan bahawa ajaran ini berasal daripada ahli falsafah matematik yang terkenal. Kalau kita kenal dekat pelajaran matematik terdahulu di sekolah menengah, kita pasti akan kenal satu nama yang bernama Pythagoras, yang berasal daripada Greek ataupun Yunani. Jadi beliau dikatakan sebagai orang yang terawal membawa ilmu numerologi ini. Namun setakat yang saya cari, numerologi ini ilmu yang tertua ditemui pada zaman Babylon lagi. Pada zaman Babylon lagi yang dibawa ataupun dikenali sebagai numerologi Kaldan. Dan numerologi ini juga sejarahnya terdapat dalam ajaran masyarakat Cina. Falsafah Cina yang mana mereka percaya ada nombor yang membawa tuah seperti nombor 8 dan ada nombor yang membawa malang seperti nombor 4. Dan ini juga terdapat dalam ajaran Yahudi yang disebut sebagai gematria, yang mana mereka mengira nilai nombor dalam huruf Hebrew, dalam huruf Ibrani, kemudian mereka membuat tafsiran yang tertentu. Dan fakta yang jelas mengenai numerologi ini, dia tidak termasuk dalam ajaran Islam. Bahkan ajaran ini bukan sebahagian daripada ajaran Islam, tapi ada orang yang membawa ajaran numerologi pada hari ini. Mereka menyandarkan, ajaran nombor metafizik ni adalah salah satu daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata, bila kita kata ajaran mereka menyimpang, mereka akan kata, ilmu Allah itu luas, kamu tidak layak untuk menghukum ilmu ini. Sedangkan ajaran numerologi ini telah dijelaskan oleh para ulama sebagai menyimpang daripada ajaran Islam. Bagaimana numerologi ini berfungsi? Tuan-tuan boleh tengok gambar dekat sebelah ni. Mereka akan mengira tarikh lahir seseorang. Contohnya di sini, individu yang lahir pada 16 September 1990, mereka pun akan buat bentuk seperti piramid macam ni. Kemudian mereka akan kira ada yang dinamakan sebagai pola diri, ada yang dinamakan sebagai kod asas, ada juga kod jutawan. Mereka akan kira lah pola diri ini, kemudian mereka akan tafsir dengan tafsiran mereka yang tersendiri. Mereka ni ada silibus khas yang mereka belajar. Saya ada satu buku tapi saya tidak bawa sekarang ni. Jadi buku ni mereka rujuk untuk buat tafsiran mereka masing-masing. Kemudian mereka akan tentukanlah mengenai karakter diri mereka. Kita tengok dekat sini sebagai contoh, saya bawakan daripada pengamal ajaran psikometriksologi ataupun psikonumerologi ya. Di sini contohnya mereka mengira tarikh lahir Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, lahir pada 15
15 Mei 1947 mereka pun kira. Okey, nombor 6, sifat semula jadi dia, karakter dia, bakat dia, minda bawah sedar. Okey, unsur. Dan mereka kaitkan setiap individu ni dia mempunyai nombor dia yang tersendiri. Okey, setiap individu ni lepas kita buat tarikh lahir, kita akan dapat nombor yang disebut sebagai nombor asas. Kalau tuan-tuan tengok dekat gambar sebelah ni, nombor asas ni yang bawah sekali itu, nombor 5. Dan mereka akan tentukan ajaran tafsiran tersebut. Okey, kamu ni orang nombor 5. Dia akan bagi tahu, okey, kamu ni unsur tanah. Contohnya dalam ni kan, kamu ni unsur tanah. Okey, dia buat kiraan pula untuk orang lain. Dia akan bagi tahu, kamu ni unsur kayu. Kalau kamu mau berjaya, kamu kena bersama, kamu kena cari pasangan yang air dan api. Contoh dia kata, kalau kamu ni kira tarikh lahir kamu ni adalah unsur api. Okay, kira pasangan kamu ni pula adalah unsur air. Kamu ni kalau kawin memang akan ada masalah. Mereka ni akan buat tafsiran-tafsiran yang macam tu dalam perkawinan misalnya. Okay, mereka akan bawa tafsiran tersebut. Dan nombor asas tersebut yang mereka kira tadi, yang mereka dapat, mereka akan gunakan untuk membuat sebarang keputusan dalam hidup mereka. Sama ada dalam perhubungan, kerjaya, perniagaan. Dan pengamal numerologi ni percaya perjalanan kehidupan mereka ni adalah dipengaruhi oleh nombor asas diri mereka. Jadi kalau mereka mau berjaya, kena ikut nombor asas ni. Kalau menyimpang daripada nombor asas tersebut, mereka akan gagal. Ini kepercayaan yang mereka bawa, okay, dalam ajaran mereka ni. Dan berdasarkan pemerhatian yang dalam gambar tadi itu, okay, kaedah pengiraan bagi setiap guru-guru numerologi di Malaysia ni adalah berbeza. Ada yang bentuk dia macam kapal terbang, ada yang bentuk dia macam piramid terbalik tadi, dan ada yang berbentuk seperti rombos, dan ada yang susunan blok ataupun matriks. Dan mereka akan kira macam yang saya katakan tadi, bukan sekadar tarikh lahir, tapi mereka akan kira nombor telefon. Mereka akan kira nombor account bank, nombor flat kereta dan seumpamanya. Yang saya pernah jumpa sebelum ni, mereka kira nombor telefon. Okay, kalau kita buat bisnes, contoh kita berniaga misalnya. Bila alami kerugian, kita buat konsultasi dengan golongan ni, mereka akan minta nombor telefon kita. Mereka akan kira, mereka pun kata, nombor kamu ni, nombor telefon kamu ni ada membawa sifat malang. Jadi kamu kena tukar nombor telefon baru. Ada pula kalau nombor account, nombor account kamu ni nombor yang bermasalah. Kamu kena tutup account ni, buat account baru. InsyaAllah bisnes kamu akan lebih lancar, kata mereka. Okay, itu yang pernah berlaku lah. Dan mereka mendakwa ajaran psikonumerologi ini, numerologi rahsia tarikh lahir, mereka dakwa ini sebenarnya berdasarkan hukum fizik. Mereka kata setiap nombor ni terdiri daripada atom, dan setiap atom tu menghasilkan getaran yang tersendiri. Jadi daripada getaran nombor ni, dia akan menghasilkan karakter individu yang tertentu. Walau bagaimanapun, sebenarnya dakwaan golongan numerologi ni tidak berasas sama sekali. Okay, sebab dalam ilmu sains, nombor ni bukanlah satu objek benda yang berjisim ataupun berjirim. Jadi dia tidak memiliki atom. Okay. Jadi mereka ni selalu mempergunakan ilmu sains, ilmu fizik, kuantum, dan misalnya mereka gunakan bahasa-bahasa tersebut untuk mengelabui mata orang awam. Okay, bagaimana soalan daripada Muhammad Noh? Bagaimana cara untuk kenal golongan ni? Untuk kenal golongan ni senang saja. Mereka ni begitu taksub dengan nombor. Okay. Nombor tarikh lahir, nombor telefon, nombor rumah, apa saja nombor yang boleh dikira, mereka akan kira kemudian buatkan tafsiran yang tertentu. Okay. Contoh apa lagi ya? Selain nombor tarikh lahir, nomor telefon, nomor rumah. Sebelum beli nombor telefon tu, mereka akan buat kiraan terlebih dahulu. Jadi mereka ni adalah golongan yang begitu taksub dengan nombor. Suka membuat kiraan terhadap nombor.
Jadi apa pegangan Islam terhadap ajaran numerologi ini? Ya, sebelum kita mengupas secara lebih mendalam, numerologi ini satu perkara yang sangat bahaya ya. Sebab ia sebenarnya berkaitan dengan kesyirikan. Ada orang dia rasa benda ni benda yang remeh. Alah, apa salahnya kita buat kiraan tarikh lahir? Kalau betul-betul lah. Kan kalau salah, tidak ada masalah. Sedangkan dalam Islam, ajaran numerologi ini sebenarnya satu perkara yang menyimpang. Oke, kita tengok dalam slide yang seterusnya. Apa masalah akidah dalam ajaran numerologi ini? Ini yang jarang dikupas secara mendalam dalam penerangan-penerangan berkaitan numerologi ini. Jadi yang pertama, apa masalah numerologi ini? Dia mempunyai unsur syirik perbomohan, syirik ramalan. Praktik numerologi ini, mereka membawa kepada tilik nasib. Berdasarkan kiraan tarikh lahir menggunakan formula kiraan yang tertentu. Mereka percaya dengan kiraan tersebut mereka boleh menyingkap perkara gaib. Mereka boleh menyingkap perkara gaib. Dan ada yang kata, oh kami bukan bomoh. Sampai ada yang buat hashtag saya bukan bomoh. Mereka yang bawa ajaran numerologi ini sampai buat hashtag saya bukan bomoh. Untuk mengatakan bahwa ajaran mereka ini tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Sedangkan kalau kita paham ilmu tauhid berkenaan syirik, syirik ni bukan sekadar kita sujud pada berhala ya tuan-tuan. Bukan sekadar kita sujud kepada berhala, bukan sekadar kita mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah. Syirik itu juga berlaku apabila kita mendakwa kita boleh mengetahui perkara gaib yang bukan melalui sunnatullah. Kita mendakwa boleh mengetahui perkara gaib bukan melalui sunnatullah, melalui perkara mistik dan gaib. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 26 hingga 27 yang mana maksudnya Tuhan sajalah yang mengetahui segala yang gaib, maka dia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu melainkan kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredai olehnya. Dan untuk mengetahui sebahagian dari perkara gaib yang berkaitan dengan tugasnya, apabila Tuhan hendak melakukan sedemikian, maka ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul itu malaikat yang menjaga dan mengawasnya, sehingga perkara gaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan. Jadi kalau kita rujuk pada ayat Al-Quran, para nabi dan rasul pun tidak mengetahui perkara gaib. Mereka pun tidak mampu untuk mengetahui karakter para sahabat dengan begitu terperinci. Tapi kalau kita jumpa golongan numerologi ini, kita bagi tarikh lahir kita pada mereka, dia orang boleh ulas kita punya kelebihan, kita punya kelemahan, kita punya bisnes apa yang sesuai. Kalau kita mau berjaya, kalau kita buat bisnes ni kita boleh gagal ataupun tidak, mereka boleh buat ramalan berdasarkan nombor tarikh lahir tersebut. Dan ini termasuk dalam perkara yang syirik perbomohan, mendakwa mengetahui perkara gaib. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Sesiapa yang mendatangi orang yang mendakwa mengetahui perkara gaib lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Bayangkan apa kata Nabi SAW, kalau kita bertemu dengan orang yang mendakwa mengetahui perkara gaib, kita bertanya kepada dia, belum percaya, kita bertanya saja, sekadar suka-suka. Kita bertanya kepada dia tentang sesuatu perkara gaib, tidak percaya pun, sekadar bertanya saja, maka solat itu tidak akan diterima selama 40 malam, selagi dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramalan numerologi ini dia adalah satu ramalan yang berkaitan dengan perkara gaib. Perkara gaib. Gaib ini dia ada dua jenis. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi ini
gaib yang kita boleh tahu, tapi dia perkara gaib, tapi kita boleh singkap dengan melakukan satu perkara yang sesuai dengan sunatullah, seperti ramalan kaji cuaca. Itu tidak termasuk dalam perkara syirik. Dia boleh disingkap melalui sunnatullah, perkara saintifik, di mana para ahli kaji cuaca misalnya mereka melepaskan belon cuaca ke atmosfera, mereka perhatikan pergerakan awan, mereka perhatikan pergerakan angin, buat kiraan formula dan seumpamanya dengan satu data yang saintifik. Oke. Tapi ajaran numerologi ini dia bukan satu benda yang saintifik, tapi dia adalah pseudoscience. Oke. Tapi kalau kita jumpa golongan numerologi ini, dia kata ramalan numerologi ini, rahasia tarik lahir ini sebenarnya adalah satu kajian. Sebenarnya itu adalah satu dakwaan yang dusta. Oke, dalam ilmu psikologi memang ada satu ilmu yang kita boleh mengetahui, uji kaji tentang karakter seseorang, kita boleh tahu dia punya ciri-ciri. Tapi ujian tersebut tidak melibatkan perkara metafizik ataupun perkara gaib. Oke. Ia adalah ujian psikometrik. Ada satu ujian psikometrik yang mana kalau ujian psikometrik itu kita bukan ditanya berkenaan tarikh lahir, tapi kita akan ditanya mengenai apa yang kita suka, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Daripada di situ dinilai, karakter kita nih, adakah contoh, adakah kita nih seorang yang ekstrovert, adakah kita nih seorang yang introvert, dan seumpamanya. Berbeza dengan apa yang dibawa oleh golongan numerologi ini. Dan berbeza ramalan dalam numerologi ini, dia tidak ada kajian yang empirical. Dia cuma kepada andaian saja. Dan kalau kita tanya pun kepada golongan numerologi ini, saya baru baca sebelum saya buat perkongsian pada malam ini, saya rujuk satu buku numerologi, tidak ada langsung di sana kajian yang menunjukkan bahwa ajaran numerologi rahasia tarik lahir ini adalah satu benda yang saintifik. Tidak ada sama sekali. Oke. Itu yang pertama, syirik daripada segi perbomohan. Jadi ini adalah satu perkara yang berat. Kalau zaman dahulu kita mungkin faham, jumpa bomo nih kita pergi ceruk kampung, bertanya dengan orang itu, orang ini, mengenai barang yang hilang dan seumpamanya. Sedangkan tanpa kita sadar sebenarnya numerologi, ajaran rahasia tarik lahir, nomor metafizik ini pun termasuk dalam syirik perbomohan yang patut kita tentang. Tidak boleh kita biarkan. Kalau ada nampak kawan-kawan yang terlibat dalam ajaran numerologi ini, tegur, nasihatkan. Ini adalah satu kesyirikan yang berbahaya. Kita tidak boleh main-main dengan benda ni. Tidak boleh benda ni kita buat suka-suka. Itu yang pertama, syirik perbomohan. Yang kedua, dalam numerologi ini terdapat syirik tatoyur. Syirik tatoyur yaitu kepercayaan sial. Golongan numerologi ini, mereka percaya bahwa nomor ni ada yang negatif, ada yang positif. Mereka percaya juga nomor asas diri kita tu, orang nomor asas dia nomor 1 contohnya, dia tidak boleh berkahwin dengan orang yang asasnya nomor 3. Kalau berkahwin juga nanti akan bercerai. Kalau berkahwin juga akan hidup keluarganya porak-poranda. Mereka percaya kepada perkara-perkara sial. Dan apabila kita tengoklah dalam ajaran ini, saya bagi contoh dekat sini ya. Boleh tengok dekat sini, saya bagi contoh bagaimana dalam satu fanpage metafizik Islam katanya metafizik Islam, tapi tengok dia kata nomor 16 ataupun 61 ni lambang masalah keluarga. Dia kata dia boleh pula kata macam tu. Ini perkongsian tahun 2021. Tahun lepas, ni masih baru. Ajaran ni dia masih tersebar dalam keadaan yang mendapat sambutan dalam masyarakat kita. Contoh, tengok dekat gambar ni, macam mana mereka percaya kalau kita guna kereta Velfire yang mempunyai nombor 16 ataupun 1666, keluarga kita akan porak-poranda. Contoh dekat sini, tengok.
Yes, memang pada mula-mula Sifu guna kereta ni ada aura gaduh dalam rumah tangga, itu agak obvious. Okay? Dia kata sebab nombor kereta dia tu, dia punya nombor kereta 1600 ataupun 1666. Gara-gara nombor kereta dia, akhirnya dia ada unsur mau begaduh dalam rumah tangga dia tu. Okay? Ini adalah satu dakwaan yang cukup merepek lah kita kata. Bagaimana nombor flat kereta, kan, nomor 16, ada nomor 16 boleh menyebabkan porak-poranda dalam rumah tangga. Sedangkan kalau dalam rumah tangga ni kita kan rujuk lah pada kaunselor, kan, untuk memperbaiki hubungan, belajar tentang bagaimana berkomunikasi, bagaimana pengurusan keuangan dan seumpamanya, bagaimana ilmu parenting. Itu untuk kita memperbaiki urusan rumah tangga, bukannya berkaitan dengan nomor plat kereta. Tapi begitulah, golongan ini mereka membawa ajaran yang sebegini. Oke. Jadi itu, oke, ada satu lagi gambar yang saya tidak siarkan dekat sini, di mana dalam satu seminar nih dia kata arah rumah dari tempat kerja juga, arah dari rumah ke tempat kerja juga boleh memberikan kesan. Okay, contoh rumah kita di Kota Kinabalu, tempat kerja kita tuh kita tengok arah dia. Adakah di arah utara? Adakah di arah timur? Adakah di arah apa? Di arah selatan? Okay, dia kata kalau rumah kita tuh berada di arah di arah tenggara misalnya, maka kita akan dapat suasana tempat kerja yang tertekan. Kalau tempat kerja kita tuh berada di arah apa? Di arah apa dekat sini tengok. Di arah nomor 6. Oke. Kalau contoh tempat kerja kita tuh berada di arah apa ya, kalau sebelah barat laut, maka rezeki kita akan melimpah-limpah. Dan ini adalah satu kepercayaan yang cukup merepek lah kita kata. Bagaimana pula arah tempat kerja tu boleh mempengaruhi kamu punya tempat kerja tu baik ataupun tidak. Ini adalah satu kefahaman yang membawa kepada syirik tatayur, kepercayaan sial yang berlaku dalam masyarakat jahiliyah terdahulu. Dan inilah yang ditentang oleh Nabi Muhammad SAW, syirik tiarah ni. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tatayur itu adalah syirik. Tatayur itu adalah syirik. Dan inilah yang berlaku dalam kalangan pembawa ajaran numerologi ini. Kalau mereka tengok nombor kita tuh tidak sesuai, mereka akan suruh tukar nomor yang baru. Jadi itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Dan cukup membimbangkan lah bagaimana ada kaunselor dalam jabatan agama dekat Malaysia nih, majelis agama. Dia boleh bagi testimoni dalam majelis seminar psikonumerologi. Dia boleh kata, oh ni benda bukan syirik, kan? Sedangkan daripada tengok contoh-contoh yang saya berikan tadi, tu ada unsur syirik perbohongan, syirik tatayur. Bagaimana dia boleh kata benda tu bukan syirik? Dan seterusnya, masalah akidah dalam numerologi ini adalah berkaitan dengan sihir. Dalam siapa yang mengiktiraf numerologi ini, secara tidak langsung dia akan mengiktiraf satu ilmu lain, yaitu ilmu astrologi. Ilmu astrologi, bukan ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu kita tengok kedudukan bulan, kedudukan planet Marikh dan seumpamanya, kita mengkaji tentang galaksi, itu astronomi. Tapi astrologi ini dia mengkaji tentang planet-planet untuk membuat ramalan. Untuk membuat ramalan. Apa peristiwa besar yang akan berlaku, apa peristiwa buruk yang akan berlaku. Mereka akan membuat ramalan berdasarkan astrologi. Dan menurut pengakuan seorang pakar motivasi yang terkenal di Malaysia, yang video saya baru tonton beberapa hari lalu, dia mengaku juga tarikh lahir ni memang berkaitan dengan kedudukan planet dan seumpamanya. Jadi ilmu astrologi itu sudah tentu haram. Sudah tentu
haram dalam ajaran Islam. Dan astrologi ini kata Nabi SAW berkait dengan ajaran sihir. Okay. Dalam Sunan Abu Daud, dalam hadis yang berstatus hasan, hadis nomor 3905, Nabi SAW bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihr." Sesiapa yang mempelajari satu bahagian ilmu daripada ilmu astrologi, tilik nasib dengan bintang, maka dia telah mempelajari satu cabang daripada ilmu sihir. Dan dalam numerologi, setiap nomor, nomor asas daripada nomor 1 sampai nomor 9 tu, mereka akan kata itu sebagai nomor asas lah. Kita kira tarikh lahir kita sampai dapat satu nomor tunggal yang dinamakan sebagai nomor asas, terdiri daripada nomor 1 hingga 9. Setiap nomor tersebut sebenarnya berkaitan dengan kedudukan planet-planet tertentu. Contohnya, nomor 1 berkaitan dengan matahari. Nomor 2 dikaitkan dengan bulan. Nomor 3 dikaitkan dengan planet Jupiter. Dan nomor 9 dikaitkan dengan planet Marikh dan seumpamanya. Jadi mereka percaya bahawa tarikh lahir itu berkaitan dengan planet-planet boleh mempengaruhi kita punya karakter dan berkait rapat dengan ilmu astrologi yang mana disebut oleh Nabi SAW, "Man iqtabasa ilman minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihr." Sesiapa yang mempelajari sebahagian daripada ilmu astrologi, maka dia telah mempelajari satu cabang daripada ilmu sihir. Jadi ilmu numerologi ini dia adalah satu cabang, satu bahagian daripada ilmu astrologi. Kalau tuan-tuan cari dekat Google, type ilmu numerologi, pasti laman web tersebut dia akan kaitkan ilmu numerologi ini. Nanti dalam laman web tu akan ada juga di sana perbahasan mengenai astrologi. Jadi ilmu ni dia berkait rapat dengan ilmu sihir. Bukan saya yang kata, tapi ini kata-kata Nabi SAW. Sesiapa yang mempelajari sebahagian daripada ilmu astrologi, maka dia telah mempelajari satu cabang daripada ilmu sihir. Bukan saya yang kata. Jangan pula yang mengaku numerologi ni, kenapa kamu tuduh ilmu numerologi ni berkaitan dengan sihir? Bukan saya yang kata. Numerologi itu sendiri memang satu bahagian daripada memang satu bahagian daripada ilmu, sihir. Kemudian benda tu pula kamu pergi belajar, maka kamu kena bertaubat daripada ajaran tersebut. Okey, jadi sebelum tu ada soalan daripada Muhammad Noh, ilmu feng shui bagaimana Ustaz? Okey, ilmu feng shui pun termasuk perkara yang diharamkan di dalam ajaran Islam. Dan yang terakhir sekali berkenaan ajaran numerologi ini, dia ni membawa kepada pembohongan. Pembohongan atas nama Allah dan Rasulnya. Pengamal numerologi membuat satu pembohongan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka kata bahawa nombor mempunyai energi, ataupun kekuatan unsur gaib, sedangkan itu sebenarnya tidak berlaku. Ilmu gaib, perkara gaib, kekuatan gaib ni kita tidak boleh tahu melainkan melalui perantaraan wahyu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menurunkan wahyu bahawa nombor ni ada energi, ada kuasa gaib, bagaimana kamu boleh mendakwa bahawa nombor itu ada kuasa gaib sampai kamu namakan ia sebagai nombor metafizik? Jadi siapa yang beritahu kepada kamu, kepada pengamal numerologi ni, siapa yang beritahu kamu bahawa tarikh lahir ni menjadi kunci rahsia untuk memahami personaliti manusia? Para nabi dan rasul pun tidak pernah mengambil berat mengenai tarikh lahir manusia secara begitu melampau, sampai tarikh lahir Nabi Muhammad SAW sendiri pun terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Dan ada golongan numerologi yang sanggup mengubah ayat Al-Quran. Bagaimana contoh dalam satu artikel yang dibawa oleh pembawa ajaran psikonumerologi ini, mereka bawa dalil satu ayat Al-Quran, surah Al-Qamar ayat 49.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi dia kata, oh ukuran itu macam mana? Ukuran itu berkaitan dengan nomor. Oke, apa itu nomor? Ini menunjukkan ayat yang menunjukkan bahwa nomor itu mempunyai kuasa. Oke, pertama sekali, memang betul ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan ukuran. Kan ada ukuran panjangnya, ada ukuran lebarnya, ada ukuran beratnya, kepadatan dan seumpamanya. Tapi ayat itu tidak pernah bagi tahu, surah Al-Qamar ayat 49 tidak pernah bagi tahu pun bahwa nomor itu ada energi ataupun kekuatan gaib. Jadi mereka ini telah menyelewengkan ayat Al-Qur'an, menafsir ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka tanpa merujuk kepada tafsir para ulama mu'tabar. Dan ini kena hati-hati. Dan paradoksnya, golongan ahli numerologi ini, mereka membuat tafsiran berdasarkan tarikh lahir. Mereka terutamanya yang muslim lah. Mereka membuat kiraan tarikh lahir ini berdasarkan kalender Masihi. Kalender Masihi. Kalender Masihi ini kalender apa, tuan-tuan? Kalender Masihi ini adalah berdasarkan kalender orang Kristen. Jadi macam mana pula golongan Muslim nih yang mengaku membawa ilmu metafizik Islam nih buat pula tafsiran berdasarkan kalender Masihi, kalender golongan golongan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perkara yang cukup menghairankan. Mereka membawa ajaran ni, mereka kata oh ini adalah ilmu Allah, ini adalah ilmu metafizik Islam. Tapi sudahnya mereka gunakan kalender bukan Islam untuk buat kiraan. Bagaimana untuk kita mengenal karakter seseorang berdasarkan Islam, ajaran Islam. Dan kalau kita tengoklah, kalau kita kaji sejarah kalender ni sebenarnya dalam kiraan kalender ni sebenarnya dia berubah-ubah. Kalender ni satu benda yang berubah-ubah. Oke, pada zaman dahulu, zaman sekarang Oktober ni kita masuk bulan 10 kan. Tapi pada zaman dahulu Oktober tu dia berada pada kedudukan bulan yang ke-8 sebenarnya. Jadi kalender tu sendiri berubah-ubah. Bagaimana golongan numerologi ni mereka boleh bawa ajaran ni sebagai satu cara untuk menafsir karakter manusia. Jadi ajaran numerologi ini adalah satu kesyirikan yang jelas. Yang pertama syirik perbomohan, yang kedua syirik tatayur, yang ketiga benda ni sangat jelas berkaitan dengan sihir, yaitu ilmu astrologi, dan yang keempat ini adalah pembohongan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak pernah beritahu kepada kita bahawa nombor ada energi gaib, kuasa gaib. Kemudian golongan numerologi ini, nombor metafizik, psikonumerologi, psikometriksologi, dan rahsia tarik lahir ini boleh kata pula nombor ni mempunyai energi gaib yang boleh mempengaruhi kehidupan kita pada hari ini. Oke, jadi apa kata pembawa ajaran numerologi ini? Ini adalah alasan-alasan yang mereka bawa. Oke, ada 5, mungkin ada lebih lagi, tapi kita akan jawab kekeliruan mereka, syubhat mereka dalam perkongsian ini. Kita akan jawab 5 insyaAllah. Oke, jadi kepada anda yang baru menonton, selamat datang saya ucapkan. Jemput klik share, semoga lebih banyak yang mendapat manfaat perkongsian pada malam ini insyaAllah. Oke, jadi kalau kita jumpa membawa ajaran numerologi ini, mungkin mereka ni terdiri daripada kaunselor tempat kerja kita, mungkin terdiri daripada kalangan ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita. Bagaimana kita mau menjawab mereka ni? Kalau kita tegur mereka, kita bagi tahu, saudara, ajaran numerologi ni, rahsia tarik lahir ni menyimpang daripada ajaran Islam. Mereka akan bawa hujah-hujah ni yang saya paparkan nih. Bagaimana kita mau menjawab? Yang pertama antaranya mereka akan kata, oh numerologi ini adalah ilmu falsafah. Ini adalah ilmu falsafah, ilmu tahap tinggi.
Orang macam kamu tidak akan faham. Dia akan kata macam itulah lebih kurang. Jadi ilmu falsafah ni adalah ilmu yang hebat. Mereka terlalu memandang tinggi ilmu falsafah ya. Dan kita boleh jawab macam ni. Yang pertama, kalaulah numerologi itu termasuk ilmu falsafah, bukan kayu ukur, bukan bukti bahwa numerologi itu ilmu yang benar. Ilmu falsafah ni bukan jaminan sesuatu itu adalah sesuatu yang benar. Dan kalau kita belajar sejarah Islam, ilmu falsafah antaranya telah membawa kerosakan dalam akidah umat Islam. Ahli falsafah telah golongan falsafah yang terdahulu, mereka ni telah menyerang akidah umat Islam sehingga umat Islam membantah akidah golongan falsafah itu. Contohnya disebabkan pengaruh falsafah dalam generasi umat Islam terdahulu, lahir aliran-aliran sesat dalam Islam seperti golongan Jahmiyah. Yang mana aliran Jahmiyah ni dia berasal daripada seorang lelaki yang bernama Jaham bin Safwan. Dia ni seorang yang kurang ilmu berkenaan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi satu hari dia berjumpa dengan golongan falsafah yang bernama Sumaniyah. Jadi dia berdebat dengan golongan falsafah ni. Akhirnya Jaham bin Safwan ni dia terpengaruh dengan idea-idea falsafah yang dibawa oleh golongan Sumaniyah ni, maka lahirlah satu aliran sesat baru ketika itu yang dinamakan sebagai aliran Jahmiyah. Aliran Jahmiyah. Dan dalam falsafah ni bukan satu perkara yang hebat-hebat dan indah-indah saja. Di dalam falsafah ni terdapat akidah-akidah yang menyelisihi ajaran Islam. Dan tidak sedikit orang yang jahil ilmu agama, dia pergi belajar ilmu falsafah, akhirnya dia kembali membawa kesesatan dalam masyarakat. Contohnya ada yang mengatakan bahwa alam ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwa alam ini tidak diciptakan. Ajaran-ajaran sesat seperti golongan batiniyah itu adalah pengaruh daripada ilmu falsafah. Itu kita jelaskan kepada dia. Kalau dia kata numerologi ini ilmu falsafah, kita bagi tahu dengan dia. Ilmu falsafah itu sendiri mengandungi kesesatan-kesesatan yang tertentu. Jadi kamu tidak boleh terima sepenuhnya. Kamu tidak boleh berhujah, ini ilmu falsafah, maka kamu pun terima sepenuhnya macam itu. Tidak boleh. Seterusnya ada pula yang kata, bila kita kata numerologi ini adalah ajaran yang menyimpang, ajaran yang syirik, mereka kata ilmu Allah itu luas. Jadi macam mana kita mau jawab kalau mereka kata ilmu Allah itu luas? Jadi apa yang kita boleh jawab? Kita bagi tahu dia, memang ilmu Allah itu luas, tapi kesesatan juga yang dibuat oleh manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala juga luas. Bukan ilmu Allah itu maha luas, tapi kita kena tahu kesesatan yang dibawa oleh manusia pun banyak. Banyak lahir kesesatan, dan tidak semata-matanya ilmu itu kita sandarkan ilmu Allah itu luas maka otomatik ajaran yang kita bawa itu jadi benar. Tidak. Berapa banyak hari ini manusia yang membawa satu ajaran agama, dia kata ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dia bawa hadis palsu. Dia bawa satu hadis, dia sampaikan. Dan contohnya hadis berkenaan Nur Muhammad. Sedangkan itu adalah hadis palsu. Bagaimana kita mau nisbahkan ilmu Allah itu luas dengan ajaran-ajaran khurafat sebegini? Ada juga manusia yang membohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti golongan Nasrani yang mendakwa bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menafikan perkara itu di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak semestinya kamu dakwa itu ilmu Allah. Kalau betul ilmu Allah, bagi bukti. Apa dalil daripada Al-Qur'an dan hadis? Tunjukkan. Sedangkan kalau kita rujuk daripada ayat Al-Quran yang dibawakan tadi, daripada ayat Al-Quran dan hadis, nyata dan jelas bahwa ajaran numerologi ini bukanlah ilmu Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah ilmu syirik. Ilmu syirik, ilmu sihir yang dibawa oleh golongan syaitan.
Oke, seterusnya ada yang kata bila kita tegur mereka, numerologi ini, rahasia tarik lahir ini bukan ajaran yang baik. Mereka kata, oh kita bukan percaya sepenuhnya, kita sekadar baca saja. Kita sekadar belajar saja, sekadar untuk tahu sejak ilmu saja. Bukan kita amalkan sangat, kita sekadar baca saja. Kalau betul, terima. Kalau tidak betul, untuk hati-hati saja. Maka untuk orang yang macam ni kita katakan dia, sampaikan pada dia hadis Nabi SAW tadi, di mana Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang bertemu orang yang mendakwa mengetahui perkara gaib, bertanya kepadanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Betapa beratnya mengamalkan kesyirikan mendakwa mengetahui perkara gaib ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqo bil batil. Dan jangan kamu campur aduk yang benar itu dengan yang salah. Numerologi ini sudah tentu ajaran syirik. Jangan kamu kaitkan ia dengan metafizik Islam. Itu adalah satu pembohongan yang cukup besar ke atas Allah dan Rasulnya. Jangan kamu kata, oh saya percaya separuh, saya percaya separuh lagi saya tidak percaya. Tak boleh. Ajaran Islam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara sempurna. Jadi jangan kita bawa, oh pegang tauhid separuh, pegang syirik separuh. Tak boleh. Kita kena berpegang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya pernah jumpa dalam pembawa ajaran numerologi ini, psikonumerologi, bila kita kata, oh ajaran ini menyimpang, mereka akan bawa kepada kita berderet-deret testimoni para pembaca, pengamal ajaran mereka. Saya ada pelanggan, saya ada klien. Saya ada klien datang pada saya bagi dia ramalan, tafsiran numerologi, tarik lahir dia tepat. Dia tunjukkan testimoni daripada WhatsApp, testimoni video daripada kelas-kelas dia, untuk kata bahawa ajaran numerologi ini betul. Kenapa benda ini boleh berlaku? Pertama sekali, dalam kajian saintifik, dalam kajian saintifik, testimoni ini dia tidak dikira. Dia bukan satu bukti yang empirikal yang boleh dipegang. Testimoni ini dia terletak dalam, kalaulah bukti, dia akan berada yang paling bawah. Dalam kajian saintifik lah. Dalam kajian saintifik. Jadi numerologi ini dia bukan satu benda yang saintifik. Dia adalah pseudoscience. Dan mungkin ada yang hairan. Macam mana testimoni ini boleh banyak? Biasanya kadang benda ni berlaku, pelanggan tersebut daripada kalangan sahabat-sahabat mereka, daripada kawan-kawan mereka. Benda yang berlaku. Seterusnya yang kelima, ada pula yang kata, oh ramalan tafsiran numerologi ni dia 90% tepat. Jadi macam mana kita mau jawab benda macam ni? Numerologi ni syirik kan Ustaz? Syirik. Tapi kenapa ramalan dia 90% tepat? Ini yang disebut dalam istilah psikologi dipengaruhi oleh bias. Dipengaruhi oleh bias. Ramalan-ramalan personality ini dia berkaitan dengan bias, dan biasanya dia dipengaruhi oleh satu falasi, bukan falasi, bias yang disebutkan sebagai Barnum, Barnum Effect. Saya cadangkan kepada para penonton untuk tonton video ni, The Barnum Effect, ataupun cari dekat YouTube berkenaan The Barnum Effect ni. Bagaimana Barnum Effect ni adalah satu kesilapan dalam pemikiran, di mana orang ni dia cenderung untuk membaca tafsiran-tafsiran yang umum berkaitan personality dia sebagai satu tafsiran yang tepat. Kalau kita baca tafsiran-tafsiran numerologi ini, coba kita tengok yang tadi. Kita tengok yang tadi. Tafsiran ni contohnya. Ini adalah tafsiran-tafsiran yang bersifat umum. Tafsiran-tafsiran yang bersifat umum. Coba tengok contoh semula jadi di situ. Contoh semula jadi, sifat semula jadi. Pandai mencari uang, penjana ekonomi. Cita rasa mewah, berdikari, sangat praktikal, cinta.
mementingkan keluarga. Ini adalah tafsiran-tafsiran umum. Dan orang cenderung bila dia baca tafsiran umum yang disebut sebagai Barnum Effect tadi, tafsiran umum dia cenderung untuk faham, oh ini adalah tafsiran yang spesifik, tafsiran yang tepat. Kalaulah kita fikir secara logik, sifat semula jadi mementingkan keluarga. Ini memang sifat sifat manusia atau memang asal dia mementingkan keluarga dia. Ada individu yang tidak mementingkan keluarga, dia pasti mementingkan keluarga. Ibu bapa dia, adik beradik dia, keluarga dia, kan kakak dia pasti mementingkan. Jadi ini tafsiran-tafsiran umum yang mereka bawa, jadi orang awam pun baca, oh betul lah tafsiran psikonumerologi ini, tafsiran psikometriksologi ini. Sedangkan ini adalah satu perkara-perkara yang umum mereka bawa kemudian tampilkan pada masyarakat, yang mereka menggunakan kelemahan-kelemahan itu mengelabui mata masyarakat. Dan satu perkara yang membimbangkan macam yang saya kata tadi, ajaran numerologi ini dia telah dibawa dalam masyarakat kita pada hari ini bukan sahaja oleh golongan-golongan yang biasa, tapi ia juga dibawa oleh golongan tertentu yang bertugas di majelis agama, di peringkat universiti, pensyarah. Saya ada satu simpanan bukti sebenarnya. Ada satu simpanan bukti, ada video-video mereka yang bawa ajaran numerologi ini, saya download, saya simpan. Untuk sebagai bukti bahwa benda ni kalau kita buat laporan sebenarnya memang boleh buat laporan. Dan saya pernah berurusan dengan mereka yang membawa ajaran psikonumerologi. Mereka kata, oh kita mau stop ajaran ni, mereka hentikan dan buat pemeriksaan. Tapi sampai sekarang tidak ada apa-apa perkembangan. Ada satu pembawa ajaran ni, dia pengasas ajaran psikonumerologi, mereka hentikan selepas mendapat kritikan daripada kami, saya dan Ustaz Masri Ramli, kami kritik ajaran ni, kemudian mereka stop. Dan mereka kata, pengasas tu kata dia akan bawa lah ajaran tersebut kepada golongan-golongan agama untuk menilainya. Tapi sayangnya sampai sekarang tidak ada perkembangan. Malah satu perkara yang menyedihkan, beberapa bulan selepas tu saya dapat tahu bahwa ada anak murid pembawa ajaran psikonumerologi ini, mereka buat ajaran ni dekat jabatan-jabatan tertentu, disebarkan secara underground, disebarkan dalam contohnya dalam KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka masuk, mereka sebarkan ajaran-ajaran macam ni. Dan ada juga yang dibawa oleh kaunselor-kaunselor tertentu, kita ada bukti. Dan ajaran ni tidak sepatutnya dibawa oleh kaunselor. Kalau ada kaunselor yang terlibat dengan amalan numerologi ni, tuan-tuan boleh kumpul bukti, kemudian laporkan kepada pihak berwajib. Sebab ajaran ni dia bukan psikologi yang saintifik, dia bukan termasuk dalam bidang kaunseling. Ini adalah ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam dan menyimpang daripada ajaran saintifik. Dan saya mau mengulas satu paper ni, tambahanlah bonus. Sepatutnya sudah habis, saya boleh tutup dah perkongsian malam ni, tapi saya mau ulas satu kertas kerja, satu penyelidikan. Sebenarnya ajaran numerologi ini dia ada satu penyelidikan yang dibuat di satu universiti, UPSI, yang cuba mengangkat ajaran numerologi ini ke dalam masyarakat. Mereka cuba masukkan dalam silibus. Walau bagaimanapun penyelidikan tersebut sebenarnya satu penyelidikan yang bermasalah. Dan saya dapat satu review artikel daripada seorang pakar psikologi. Dia ulas mengenai artikel tersebut. Kejapnya saya mungkin kita akan ulas dalam masa yang lain. Cuma ada satu kajian berkenaan psikonumerologi. Kalau tuan-tuan boleh Google dekat internet, memang akan ada satu kajian yang disebut sebagai Construction and Validity of Psychology Numerology Module. Di mana ada individu yang membawa ajaran numerologi ini di peringkat universiti, dan dia cuba masukkan numerologi ini dalam satu kajian penyelidikan. Walau bagaimanapun,
Penyelidikan tersebut terdapat beberapa perkara yang boleh dipertikaikan. Yang pertama, penyelidikan tersebut telah diterbitkan dalam satu jurnal sains, The Social Science Journal. Okay. Walau bagaimanapun, dalam jurnal yang telah diterbitkan tersebut, dinyatakan dalam artikel, this module is developed from the original concept of numerology to assess the effect of numbers on the characteristic of human. Di sana dalam kajian tersebut langsung tidak ada pengesahan mengenai numerologi itu. Macam mana dia boleh disebut sebagai satu kajian yang saintifik? Tidak ada. Sedangkan American Psychological Association secara jelas telah menolak ajaran numerologi sebagai saintifik, dan mereka telah menyatakan bahawa numerologi itu sebagai satu amalan pseudoscience. Jadi bagaimana kajian tersebut dia boleh masuk ke dalam jurnal The Social Science, itu adalah satu perkara yang meragukan berkenaan penyelidikan tersebut. Mereka kata numerologi itu tidak ada kaitan dengan tilik nasib, tapi dalam penyelidikan jurnal tersebut disebutkan bagaimana Lajequist and Leonard state that numerology is the science of metaphysics that study the knowledge of the future. Dia menyatakan bahawa numerologi ini secara jelas adalah berkaitan dengan ramalan masa depan. Dan kajian tu dia cukup bermasalah. Contohnya dari segi rujukan. Kajian psikonumerologi itu yang diangkat. Tuan-tuan boleh Google nanti, mungkin tuan-tuan akan jumpa. Kajian ni dia bermasalah. Dari segi rujukan dia menggunakan rujukan yang tidak kredibel. Ya, dua rujukan yang dipetik dalam kajian tu adalah buku The Complete Idiot's Guide Numerology. Buku The Complete Idiots ni dikarang pula oleh Lajequist and Leonard, di mana satu buku yang sangat dipertikaikan dia punya status saintifik. Bukan buku saintifik pun buku tu. Dikarang pula oleh seorang individu yang saya cuba cek dia punya penulis, Lajequist and Leonard ni. Dia punya latar belakang tu pun meragukan. Betulkah dia punya kelulusan tu? Itu rujukan pertama daripada penyelidikan tu. Kemudian rujukan yang kedua daripada Love, Dating and Marriage Dynamic Potential Study Method. Dan ini dua rujukan dia. Yang mana buku dia rujuk penyelidikan tu, dia merujuk dua buku ni. Pertama buku The Complete Idiots. Yang kedua buku Love, Dating and Marriage. Dihuraikan buku tu penulis dia adalah kolumnis Mingguan Wanita, yang berkongsi dalam urusan cinta, jodoh dan perkahwinan. Bayangkan satu kajian peringkat university, tapi rujukan dia adalah buku The Complete Idiots dan buku yang ditulis oleh kolumnis Mingguan Wanita. Bagaimana satu kajian yang begitu dengan rujukan sebegitu diangkat, dimasukkan dalam satu jurnal yang dikatakan bersifat saintifik. Jadi itu adalah beberapa perkara yang menghairankan berkenaan penyelidikan tersebut, dan kaedah validasi dalam penyelidikan psikonumerologi itu juga kurang jelas. Tidak ada dijelaskan pemilihan anggota panel pakar yang menilai modul, kaedah pengiraan apa semua. Ini yang saya dapat daripada kenalan saya, seorang profesor. Dia mengkritik ajaran kajian psikonumerologi itu. Jurnal yang menerbitkan itu pun juga disebut jurnal Medwell Journal tu dimasukkan possible predatory journal. Jadi ini adalah satu perkara yang cukup membimbangkan. Ajaran numerologi ini cuba dibawa dalam masyarakat kita pada hari ini dengan daripada peringkat rendah dibawa pula oleh individu-individu dalam majlis agama Islam. Jadi itu sahaja saya pikir perkongsian pada malam ni. Persoalan daripada saudara Muhammad Noh. Selain numerologi, apakah bentuk-bentuk lain ajaran pseudoscience seperti yang wujud dalam masyarakat yang perlu didedahkan? Yang kita dedahkan sebelum ni antaranya adalah ajaran law of attraction. Ajaran law of attraction ataupun hukum tarikan, di mana mereka percaya bahawa minda kita ni mempunyai energi yang memancar ke alam semesta yang boleh membentuk takdir kita. Itu saya ada bahaskan dalam video yang terdahulu.
Oke, saya ada kongsi dekat fanpage ini juga, dan insya Allah dalam perkongsian yang seterusnya saya akan mengupas satu lagi ajaran yang cukup terkenal dalam masyarakat kita pada hari ini, yaitu ajaran aura dan cakra. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan perkongsian yang akan datang, boleh klik follow untuk fanpage ini. Insya Allah kita akan kongsi dalam siaran yang akan datang. Jadi sebagai penutup daripada apa yang saya sampaikan tadi, harap jelas. Ajaran numerologi yang dijenamakan semula dengan nomor metafizik psikonumerologi rahasia tarik lahir adalah satu pseudosains dan merupakan ajaran yang berteraskan kesyirikan. Terdapat kesyirikan yang bahaya, syirik perbomohan, syirik tatayur, percaya kepada nomor malang, nomor bawa tua. Kan kalau mau kawin kena ikut nih, kamu orang nomor asas 3 tidak boleh kawin dengan orang nomor asas 1 dan seumpamanya. Ada kepercayaan apalagi berkaitan dengan ilmu sihir, sebab berkaitan dengan numerologi, astrologi, dan yang akhir sekali, dakwaan golongan ini mempunyai pembohongan ke atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebab mereka kata ilmu ini adalah ilmu gaib. Tapi peliknya, mereka cuba masukkan ilmu ini yang kononnya ilmu gaib, ilmu falsafah, cuba buat kajian, masukkan pula dalam jurnal sains. Tapi jurnal sains itu pun meragukan. Jadi saya pikir itu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.